Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman 'ala nabiyyin tanhallu bihi al-qad wa tanfariju bihi al-qad wa tuqda bihi al-hawaiz wa tunalu bihi ar-raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa 'ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, para sahabat yang masih lagi sudi bersama dengan Akademi Pemikiran Turas pada lewat malam ni untuk kita teruskan pengajian sebagaimana yang kita sepakati untuk kita adakan pada setiap malam, khususnya pada hari Rabu malam Khamis bersama dengan saya untuk kita bincangkan berkenaan dengan tafsir juzuk yang ke-27 daripada surah At-Tur, insyaAllah. Alhamdulillah, pada minggu-minggu yang lepas kita dah bincangkan ayat-ayat daripada surah At-Tur ini, dan pada minggu lepas kita bincangkan berkenaan dengan khusus ayat yang ke-9, ke-10, dan kita masuk sikit ke ayat yang ke-11. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah At-Tur ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Fawailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Sadaqallahul azim. Jadi pada minggu lepas kita sebut di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa
hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab itu adalah hari di mana langit dan segala isinya bergegar dengan sekuat-kuatnya. Yauma tamurus sama'u mawra, iaitu hari di mana langit bergegar-gegar dengan sekuat-kuatnya. Kita sebutkan yang dimasukkan dengan langit ini bergegar, para ulama tafsirkan bukan sekadar bergegar, tapi ianya hancur, ianya berpecah, ianya bertindan antara satu sama lain. Seumpama kalau kita bayangkan bumbung di rumah kita hancur dan runtuh. Jadi dia boleh hancur runtuh, dia boleh menghempak kita, dia boleh mencederakan kita. Setakat yang kita gambarkan dengan rumah lah. Sebab di dalam ayat-ayat yang di atas Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan langit ini, Allah Ta'ala sebut dengan wasaqfil marfu' sebagai as-saqfu, iaitu apa dia? Bumbung. Jadi yang kita boleh gambarkan, yang kita boleh bayangkan betapa dahsyatnya di hari yang Allah Ta'ala sebut hari kiamat ini, hari yang Allah Ta'ala hancurkan ke bumi ini adalah hari di mana berkecainya lah langit. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebut watasirul jibalu sayra, dan gunung ganang juga bergerak daripada tempatnya dengan cara yang luar biasa. Gunung ganang itu bukan sekadar duduk statik di tempat dia, akan tetapi gunung ganang ini boleh bergerak, sehingga para ulama tafsirkan yang disebut dengan tasir di sini ataupun as-sair di sini an-nasfu, maksudnya hancur, berkecai. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anil jibal qul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya berkenaan dengan bukit. Jadi jawablah kepada mereka, wahai Muhammad, bukit ini Allah Ta'ala telah hancurkan, berkecai. Berkecai itu sehingga menjadi debu-debu yang berterbangan. Itu keadaan di mana berlakunya hari kiamat, ataupun keadaan berlakunya hari kebinasaan yang Allah Ta'ala tentukan kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya yang mendustakan baginda Nabi SAW, yang menentang baginda Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah baginda. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut berkenaan dengan langit dan juga bukit ini sebab kita katakan, dah sebutkan secara kesimpulannya bahawa langit dan bukit-bukit ini adalah pasak yang paling teguh sekali dalam dia memastikan dunia kita ni ada ataupun wujud. Langit sebagai bumbung dan bukit bukau itu sebagai tiang-tiang ataupun pasak kepada bumi. Jadi kalau rumah kita tu, bumbung dan tiang-tiang tu, itu adalah perkara yang paling asas sekali kita kata untuk berdirinya sebuah rumah. Jadi kalau kata runtuhnya bumbung, hancurnya tiang-tiang, tercabut, berkecai dan sebagainya, itu menandakan rumah tu memang dah 100% runtuh. Jadi itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala cuba bayangkan kepada kita, cuba gambarkan kepada kita dahsyatnya hari kiamat ni. Sekadar Allah Taala sebut berdua perkara, iaitu hancurnya langit-langit dan juga tercabutnya bumi, tercabutnya gunung ganang, tercabut daripada pasak bumi ini dan berkecai, hancur, menandakan bahawa tiada lagi kehidupan dunia pada waktu itu, yang ada hanyalah kehidupan di akhirat. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut fawailun yawma idzin lil mukazzibin. Apabila berlaku keadaan sedemikian, hancurnya dunia ini, hancurnya bukit bukau, hancurnya langit, apabila berlaku demikian, maka celakalah dan binasalah pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi inilah kemuncak yang Allah Ta'ala nak sebut kepada kita, yang mana kita telah sebutkan di awal perbincangan kita, awal pengajian kita dalam surah At-Tur ini, bahawa surah ini adalah surah yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW untuk tenangkan baginda dan untuk menjelaskan ataupun berhujah ataupun nak menghinakan kepada orang-orang yang mendustakan baginda Nabi SAW, yang menolak dakwah Nabi SAW. Jadi kemuncak Allah Ta'ala sebut di dalam ayat sebelah ni adalah perkara yang berlaku tadi itu adalah kebinasaan ataupun kecelakaan ataupun kehancuran yang ditentukan kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah SWT. Permulaan kepada kehancuran mereka. Jadi orang-orang yang mendustakan agama ini ataupun orang-orang yang mendustakan ini,
Maksudnya apa dia? Dia mendustakan. Bukan setakat dia berdusta. Kalau dia berdusta tu maksudnya dia menipu. Al-mukadzib ni maksudnya dia mendustakan. Bila seseorang tu kata berkenaan dengan sesuatu perkara. Sebagai contoh yang kita sebutkan dalam surah At-Tur ini merujuk kepada baginda Nabi. Bila baginda Nabi sebut berkenaan dengan ajaran yang dibawa oleh baginda kepada orang-orang yang kepada orang-orang musyrik ataupun kepada masyarakat pada ketika itu, orang-orang yang menolak apa yang Nabi sebutkan ni, mereka kata perkara ni adalah dusta. Itu maksudnya dia mendustakan. Maknanya dia tidak mengiyakan, dia menolak sepenuhnya apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW, apa yang disampaikan. Apa yang Nabi sampaikan tu termasuklah perkara yang berkait dengan kehidupan dunia ini dari segi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan sebagai seorang hamba, dan adanya hari kebangkitan selepas pada mati, yang mana di sana adanya timbangan amal, yang mana di sana adanya syurga sebagai balasan baik, adanya neraka sebagai balasan buruk kepada orang yang mendustakan agama ataupun orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemuanya itu Nabi sampaikan. Jadi kesemua apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu mereka ni mendustakan, maknanya mereka tolak. Mereka kata kesemuanya ni benda yang tidak benar. Fadilatul Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dia sebut, dia kata orang-orang yang mendustakan kebenaran apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW ini adalah mereka ini bergantung sepenuhnya kepada dunia. Kehidupan mereka ni adalah kehidupan yang secara kesimpulannya kita kata apa yang disebutkan oleh Syekh Sya'rawi, orang-orang yang berada di atas dunia ni, mereka mendustakan agama ataupun apa yang dibawa oleh baginda Nabi ni dengan sebab mereka bergantung kepada dunia sepenuhnya. Kehidupan dunia tu dah berasa senang, kehidupan dunia ni dah berasa tenang, ditambah lagi dengan adanya kuasa, ditambah lagi dengan adanya harta dan sebagainya, menjadikan mereka ni berasa kehidupan mereka tu dah sempurna, tidak perlu ataupun bahkan ajaran yang baginda Nabi bawa ini boleh mengancam pula kehidupan dunia mereka. Jadi dengan sebab tu mereka mendustakan, tolak mentah-mentah. Jadi dengan Allah Ta'ala sebut bahawa hancurnya langit dan hancurnya bumi itu tadi, itu menandakan sebagaimana kita sebut hancurnya dunia seluruhnya. Dah atap hancur, apa dia, langit hancur dan bukit bukau hancur, pasak bumi hancur. Jadi kehidupan dunia ni adalah kehidupan yang dah hancur pada ketika itu. Itu Allah Ta'ala cuba nak bayangkan, cuba nak gambarkan kepada kita. Jadi bagi orang yang mendustakan ajaran baginda Nabi tadi, yang bergantung sepenuhnya kepada dunia, yang menjadikan dunia ni sebagai perkara yang real bagi mereka, jadi bila digambarkan kepada mereka keadaan seperti ini, mereka akan berasa bahawa kehidupan dunia ni adalah kehidupan yang betul-betul sementara. Kehidupan yang sebenar adalah di akhirat. Sebab Allah Ta'ala sebut bila langit hancur, bila bukit bukau hancur, itu tandanya hancur dunia. Jadi tempat pergantungan kamu terhadap dunia tadi, dengan harta kamu, dengan kemewahan kamu, dengan kesenangan yang kamu rasa atas dunia, kesemuanya itu adalah perkara yang aku boleh hancurkan, dan kehidupan yang kekal bagi kamu adalah kehidupan dia di akhirat. Jadi bagi orang yang mendustakan agama tadi, sebab tu Allah Ta'ala sebut di sini lil mukazzibin. Tidaklah Allah Ta'ala sebut lil musyrikin, akan tetapi Allah Ta'ala sebut lil mukazzibin. Al-mukazzib ni adalah orang yang mendustakan ajaran baginda Nabi tadi, yang tidak percaya apa yang Nabi sebut, adanya hari akhirat dan sebagainya. Dia yang Allah Ta'ala sebut. Sebab mereka ni begitu bergantung kepada dunia. Bila disebut tercabutnya bukit bukau, runtuhnya langit, itu maksudnya dunia ni hancur. Bila dunia hancur, tak adalah tempat bergantungan. Yang ada pada waktu tu adalah mereka kesemuanya kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Jadi itu sebab ataupun itu hikmah yang mungkin kita boleh sebut, yang disebut oleh para ulama tafsir berkenaan dengan kenapa Allah Ta'ala gunakan al-mukazzibin di sini. Sebab munasabahnya yang tidak hilang daripada pegangan kita ataupun yang tidak hilang daripada fokus kita dalam bincangan surah At-Tur ni, ianya bincang berkenaan dengan penolakan orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang kita sebut pada zaman Nabi menolak ajaran baginda Nabi SAW dan menghina serta mencederakan sehingga merancang untuk bunuh baginda Nabi SAW. Dan surah ni bincang berkenaan dengan hal tu, balasan kepada mereka dan keadaan untuk menenangkan baginda Nabi SAW. Jadi itu fokus kita dalam surah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut
alladzina hum fi khawdin yal'abun. Orang-orang yang mendustakan agama ini, siapa dia? Kalau terjemahnya kita sebut, iaitu orang-orang yang leka bermain-main dengan kesesatan. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Orang-orang yang bermain-main di dalam kesesatan. Ini sifat orang-orang yang mendustakan agama. Allah Ta'ala sebut. Selepas pada Allah Ta'ala sebut Al-Mukazzibin, sifat mereka Allah Ta'ala datangkan, mereka ini adalah orang-orang yang bermain-main ataupun bermain di dalam kebatilan ataupun kesesatan. Dalam ayat yang pendek ini, alladzina hum fi khawdin yal'abun, khawd itu di situ membawa makna kesesatan, ataupun khawd itu membawa makna kita terjemahkan sebagai kebatilan. Dalam makna yang lain, secara zahirnya bahasa Arab, biasa juga khawd ini digunakan kepada perkara yang seseorang itu mungkin terjerumus di dalamnya, ataupun dia menjerumuskan diri masuk ke dalam. Sebagai contoh, kita kata air ataupun air laut, senang cerita. Seseorang bila ada di darat, ataupun kita kata kolam lah, orang yang berada di darat, bila dia terjun masuk, itu dipanggil khawd, menyelam masuk ke dalam. Jadi kalau dalam air yang kita sebut tadi, kalau kata air laut tu, seseorang bila masuk ke dalam tu, terjerumus di dalam tu dan menyelam masuk ke dalam tu, itu dipanggil perbuatan tu khawd, iaitu menyelam. Tapi dalam ayat ni merujuk kepada kesesatan. Jadi di mana sinonim ataupun di mana kaitan khawd yang merujuk kepada masuk ke dalam air tu dan juga makna kesesatan tadi ataupun kebatilan. Jadi Syekh Sya'rawi juga sebut, saya banyak nukil daripada Syekh Sya'rawi bila baca tafsir dia ataupun bila rujuk kepada rakaman-rakaman tafsir beliau. Perumpamaan mudah, dia kata, kalau kata kita terjun dalam air, keadaan kita pada waktu tu, kita tidak berpijak di bumi yang nyata dah. Kita berada dalam keadaan yang nak pijak di bawah pun tidak boleh, sebab kita terapung. Nak naik ke atas pun tidak boleh, sebab kita tidak boleh nak pijak di atas air. Kita berada di dalam air, ataupun kalau kata duduk menyelam masuk ke dalam air tu, maknanya nak turun ke bawah pun payah, nak naik ke bawah, nak naik ke atas pada air tu pun payah, melainkan kita naik ke darat lah. Jadi atas darat ni sifatnya kita boleh berpijak di bumi yang nyata, kita boleh berjalan dengan kejap, elok. Tapi kalau dalam air kita tidak boleh. Itu menandakan bahawa kita masuk ke satu keadaan, tempat yang kita ni tidak berpijak di bumi yang nyata, ataupun senang cerita, ianya keadaan yang boleh membinasakan kita. Kita duduk dalam air, macam-macam mana pun kita tidak boleh selamanya duduk dalam tu. Kita kena keluar, sebab kita kena hirup udara, bukan? Jadi macam-macam mana pun, bila kita masuk ke dalam air, ianya boleh membinasakan kita. Itulah yang membawa makna kesesatan ataupun kebatilan. Apabila seseorang itu masuk ataupun berpegang dengan kebatilan, ataupun sibuk dengan kebatilan, ataupun terjerumus ke dalam kebatilan dan dia kekal dalam tu, sudah tentulah kebatilan itu akan membinasakan dia. Tambah lagi Allah Ta'ala sebut selepas pada tu, yal'abun. Bukan sekadar Allah Ta'ala gunakan perkataan yal'abun, bermain-main. Maknanya kehidupan ataupun sifat orang yang mendustakan agama tadi, mereka terjun, maknanya berada di dalam kebatilan itu. Mereka pula duduk dalam tu, maknanya bermain-main. Duduk dalam tu dalam keadaan yang kita kata dalam keadaan kita kata dah mungkin membinasakan diri mereka, dah bukan mungkin lah, memang membinasakan diri mereka. Dan mereka pula disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bermain-main. Maksudnya mereka nak melepaskan hawa nafsu mereka. Mereka tidak berpegang pada satu perkara yang kejap dalam pegangan, akan tetapi mereka ni maknanya sekadar bermain-main ataupun leka ataupun sibuk. Sebab bila sebut main ni kepada kita, ianya satu benda yang biasanya kita buat sekadar untuk nak lepaskan stres, main. Dia bukan satu benda yang fokus ataupun matlamat bagi kita. Jadi bila seseorang itu berada di atas dunia sebagai hamba Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala ciptakan, jalani kehidupan di atas dunia dalam keadaan bermain, itu menggambarkan bahawa seseorang itu dia tak ada matlamat yang jelas. Dia tak ada matlamat yang jelas dalam kehidupan dia. Dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia yang sebenar dalam kehidupan dia di atas muka bumi sebagai hamba Allah Ta'ala.
Jadi Allah Ta'ala sebut sebagai orang-orang ni adalah orang yang bermain, leka di dalam kesesatan. Itu tandanya mereka ni tidak melaksanakan apa yang sepatutnya mereka buat di atas dunia. Mereka ni bermain. Kalau kata kita pun sebenarnya, bila kita gambarkan keadaan orang yang buat benda tidak serius, kita kata orang yang buat sesuatu kerja ni tidak serius, kita panggil dia ni main-main lah. Mana buat kerja tidak serius, buat kerja sambil lewa ataupun leka, tidak fokus, itu kita panggil orang yang main-main dalam urusan kerja dia. Begitu juga kehidupan kita atas dunia. Jadi perkara yang kita boleh ambil daripada ayat yang pendek Allah Ta'ala sebut, walaupun dengan satu perkataan Allah Ta'ala gunakan, alladzina hum fi khawdin yal'abun, mereka ni bermain-main di dalam kebatilan. Tandanya mereka ni bermain atas dunia ni, tidak laksanakan tanggungjawab yang sebenar-benarnya. Bahkan yang lebih teruk lagi, mereka ni berada dalam kesesatan. Jadi kita alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan nikmat iman, Allah Ta'ala kurniakan nikmat Islam. Akan tetapi ada juga masanya yang mungkin kita tergelincir juga. Kita tahu matlamat kita jelas, selepas pada kehidupan dunia kita akan bergerak kepada kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat nanti yang menentukan kita bahagia ataupun tidak adalah kehidupan di dunia. Kita laksanakan tanggungjawab yang baik di atas dunia. Kita lakukan perkara-perkara yang wajib, tambah dengan perkara-perkara sunat, tambah lagi kedudukan kita sebagai apa di atas dunia ni. Kalau sebagai guru, kita laksanakanlah tanggungjawab sebagai guru dengan sebaiknya. Kalau sebagai anak, kita laksanakan tanggungjawab sebagai anak dengan sebaiknya. Itu perkara yang akan dinilai, yang menjadikan kita ada bekal bila di akhirat nanti kita berada dalam keadaan yang sama ada bahagia atau tidak, bergantung kepada setakat mana kita laksanakan tanggungjawab di atas muka bumi. Jadi bila kita tahu matlamat kita, bila kita tahu tanggungjawab kita, jadi seharusnya tidaklah kita ni bermain-main di atas dunia. Maknanya kita fokus, kita laksanakan sebaik mungkin tanggungjawab sebagai seorang hamba, supaya kita tidak tergolong di kalangan orang yang tidak fokus, orang yang tidak serius, orang yang main-main dalam kehidupan dunia ni. Dan semoga di akhirat nanti dengan kita tidak main-main dan kita fokus terhadap matlamat kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, kita akan dikurniakan dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Itu perkara yang kita boleh ambil daripada ayat pendek yang Allah Ta'ala sebut. Seterusnya Allah Ta'ala sebut, itu sifat-sifat orang yang mendustakan agama ni, mendustakan kebenaran yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Alladzina hum fi khawdin yal'abun, mereka ni bermain-main di dalam kesesatan. Yauma yud'u, seterusnya Allah Ta'ala sebut, yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Seterusnya Allah Ta'ala sebut, hari itu juga bukan setakat hari di mana bukit bukau dan langit ini hancur berkecai, tapi hari itu juga adalah hari di mana yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Hari mereka ni ataupun orang-orang yang mendustakan kebenaran yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa ini, mereka ni akan dihumbankan ataupun akan ditolak, akan dipukul masuk ke neraka jahanam dengan pukulan, dengan humbanan yang begitu keras dan begitu kuat. Ini maksud ayat yang disebutkan, yang kita bincangkan ni. Yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Da'a ni bawa maksud apa dia? Bawa maksud pukul dengan sekasar-kasarnya. Jadi hari itu Allah Ta'ala gambarkan orang yang dustakan agama ni, mereka ni akan dihumbankan ke dalam api neraka. Tidak cukup dengan Allah Ta'ala sebut di ayat-ayat yang sebelum ni, kita bincangkan, inna azaba rabbika lawaqi'. Waqi' situ membawa maksud seolah-olah Allah Ta'ala jatuhkan azab itu kepada orang yang berada di bawah. Mana orang yang mendustakan agama, dia berada di bawah, Allah Ta'ala jatuhkan ke atas mereka, nak menggambarkan dahsyat ataupun teruk keadaan melalui sekadar lafaz yang Allah Ta'ala sebut. Dalam ayat yang seterusnya ini Allah Ta'ala sebut, yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Hari ini adalah hari di mana dipukul ataupun dihumbankan mereka ini ke dalam neraka dengan humbanan ataupun pukulan yang dahsyat. Dalam satu ayat yang kita biasa baca di dalam surah Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu pun guna perkataan yang sama, yad'u. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tidakkah kamu lihat ara'aita alladzi yukadzibu bid-din,
tahukah kamu ataupun tidakkah kamu lihat kepada orang-orang yang mendustakan agama? Mereka itu fadzalika allazi yad'ul yatim. Mereka yang mendustakan agama ni, salah satu cirinya adalah mereka ni apa dia? Menolak ataupun diterjemahkan, dan kalau kata diterjemahkan ayat tu, mereka ni menzalimi anak-anak yatim. Tapi Allah Taala gambarkan zalimnya mereka terhadap anak yatim ini seolah-olah mereka ini, kita kata apa, hempuk ataupun pukul anak yatim ini sehingga jatuh tersembam. Itu gambaran yang Allah Ta'ala gambarkan ataupun sebutkan. Walaupun kezaliman itu mungkin kecil pada pandangan, ambil harta sikit ataupun kata perkara yang tak elok kepada anak yatim, Allah Ta'ala gambarkan mereka ni zalim, dan zalim itu digambarkan dengan mereka ni telah memukul anak yatim. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Jadi dalam ayat ni nak gambarkan kepada orang yang mendustakan agama ni, di hari itu Allah Ta'ala sebut mereka ini akan dipukul atas belakang. Maknanya disuruh untuk masuk ke dalam neraka itu bukan dipersilakan, silakan masuk dalam neraka, tidak. Keadaan mereka dipersilakan masuk itu adalah dengan para malaikat memukul belakang mereka. Sehingga kan para ulama sebut, kalau dibuka di dalam tafsir Al-Wasit contohnya, yauma yud'auna ila nari jahannam ay yaumun yudfa'una ila jahannam daf'an anifa. Mereka ini akan dihumbankan, akan ditolak ke dalam api neraka dengan tolakan yang begitu keras sekali. Kalau kata kita sama kita pun, bila kita tolak ke belakang, bukan sekadar tolak, kita tepuk ataupun kita pukul, tambah dengan tolak tu, itu pun dah menyakitkan kita, kan? Jadi ini apatah lagi tolakan itu ataupun pukulan itu daripada malaikat. Sehingga akan mendidih ataupun membakar tangan-tangan mereka hingga kepada tengkuk mereka, ila a'naqihim wa tujma'u nawasihim ila aqdamihim fayudfa'una ila an-nari daf'an ala wujuhihim. Maknanya sehingga mereka ini digumpal ataupun dilipat sehingga bertemu kepala mereka dengan kaki mereka, dan mereka akan dihumban, akan dipukul masuk ke dalam api neraka sehingga tersembam jatuh dengan muka mereka. Ini digambarkan di dalam tafsir Al-Wasit Syekh Muhammad Said Tontowi. Jadi apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat ini adalah satu perkara yang begitu dahsyat berlaku kepada orang yang mendustakan agama. Saya ingat bila baca ayat ni, kalau zaman kecil-kecil dulu bila bergaduh, kita guna juga perkataan dak ni. Wallahu alam dia ada asal ke tidak. Ada asal ke tidak penggunaan dak ini. Kalau masa kecil dulu, kalau bergaduh dengan kawan, bergaduh dengan kawan-kawan, bergaduh dengan orang siapa-siapa, kan, kita akan sebut apa dia? Kecil-kecil dulu, minta izin guna lah, sambil-sambil santai. Apa dia? Kalau marah sangat, dia kata macam mana? Dia kata, aku dak kau atas belakang tu. Aku dak kau, maknanya nak merujuk kepada apa? Nak merujuk ni nak pukul atas belakang, nak pukul kuat atas belakang. Maknanya marah sangat, dia sebut aku dak kau atas belakang nanti baru kau tahu. Maksudnya. Tapi itu bahasa kampung saya sebenarnya, dak atas belakang. Aku dak atas belakang baru tahu. Itu maksudnya nak sebut apa dia, perkataan dak ataupun dah munasabah masa-masa kecil dulu guna, maknanya tepuk dengan kuat ataupun katok ataupun pukul dengan kuat atas belakang. Jadi itu yang terlintas tadi bila baca ayat ini. Jadi munasabah juga kot, Allah Ta'ala sebut dak tu maknanya tepuk ataupun pukul dengan sekuat-kuatnya untuk tolak orang yang dustakan agama ni ke dalam api neraka. Tolakan yang munasabah dengan tolakan para malaikat, sebab malaikat yang menolak sehingga masuk ke dalam api neraka tu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat seterusnya, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun, dan dikatakan kepada mereka, inilah api neraka yang dahulu kamu dustakan. Yang mana kita bincang, kita sebut sebelum ni, mereka ni orang yang dustakan ajaran baginda Nabi. Antara perkara yang mereka dustakan adalah adanya hari kiamat, adanya azab bagi orang yang tidak patuh, adanya syurga, adanya nikmat bagi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbagai-bagai lagi yang Nabi SAW sebut ataupun sampaikan kepada mereka. Jadi
api neraka ataupun azab neraka ni antara perkara yang didustakan. Bila berlaku keadaan sedemikian, sampai mereka di hari akhirat nanti, mereka ni akan dihembankan ke dalam neraka sebagaimana yang digambarkan tadi. Bukan sekadar buang macam tu, bukan sekadar dipersilakan, tapi dipukul untuk masuk ke dalam api neraka. Dan seterusnya mereka akan disebut, ini adalah api neraka yang mana sebelum ni kamu dustakan. Jadi pada waktu tu, perkara ataupun api neraka ataupun azab ini yang pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, ianya akan jadi jelas kepada mereka yang mendustakan baginda Nabi ketika mana berada di atas dunia. Jadi disebutkan kepada mereka, inilah api neraka yang sebelum ini kamu dustakan. Ada satu faedah daripada Syekh Muhammad Tawli Sya'rawi, dia sebut, hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, inilah api neraka yang dahulu kamu dustakan. Fadilatul Syekh Sya'rawi, mungkin yang terakhir poinnya kita boleh sebut, Fadilatul Syekh sebut dalam setengah-setengah ayat, dalam sebahagian ayat disebutkan kuntum biha tukadzibun, dan di dalam sebahagian ayat yang lain disebut kuntum bihi tukadzibun. Ada dua keadaan. Mana biha merujuk kepada lafaz muannas, bihi merujuk kepada apa dia? Lafaz muzakkar. Jadi biha di situ merujuk kepada hari kiamat itu sendiri, ataupun kepada api neraka. Biha itu merujuk kepada api neraka. Adapun bihi, ha itu, dhamir itu merujuk kepada, ini bagi orang yang belajar bahasa Arab lah, dia dapat gambaran ni. Maknanya Allah Ta'ala nak sebut, ataupun para ulama sebut, bihi itu merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada azab. Sebab ada dua keadaan di sini. Keadaan orang-orang yang mendustakan ni boleh jadi dua keadaan. Keadaan dia mendustakan api neraka tu, mendustakan adanya neraka, maknanya dia tidak percaya adanya neraka. Yang keduanya, orang yang percaya adanya neraka tapi dia tidak percaya, dia merasa bahawa dia tidak akan menjamah azab api neraka itu tadi. Jadi ada dua keadaan, dua golongan. Jadi hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun, ini merujuk kepada orang-orang yang mendustakan adanya api neraka. Maknanya mereka tidak percaya adanya neraka. Jadi inilah ayat ini merujuk kepada orang-orang yang mendustakan terus adanya neraka. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat ni. Adapun ayat-ayat yang seterusnya, ayat-ayat yang lain yang mungkin sebut bihi tukadzibun, bihi situ bukan merujuk kepada an-nar, tapi ianya merujuk kepada azab. Mungkin seseorang itu percaya bahawa ada neraka, tapi dia berasa yakin, dia tidak percaya bahawa dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Jadi itu keadaan yang kedua itu, ataupun keadaan yang tidak disebut di dalam ayat ni, dengan lafaz bihi itu boleh juga merujuk ataupun boleh juga diletakkan kepada orang-orang yang dah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada hari akhirat, tapi dengan sebab mereka ini leka, mereka ni berasa bahawa apa yang mereka dah laksanakan itu dah boleh menjadikan mereka ni bebas daripada api neraka. Ataupun kalau kata dihumbankan ke dalam api neraka pun, mereka merasa bahawa mereka ada dalam api neraka tu dalam keadaan yang sekejap saja, berasa sekejap saja lumban api neraka, lepas tu akan keluar semula. Ada ayat yang sebutkan. Maknanya yang kita nak sebutkan dua golongan tadi, golongan yang mungkin mendustakan azab api neraka itu merujuk kepada orang yang mungkin beriman kepada Allah Ta'ala juga. Jadi yang kita nak ambil adalah apa dia? Kita percaya bahawa adanya neraka, kita percaya bahawa adanya neraka, tapi yang kita nak kena tanam juga dalam jiwa kita adalah ketakutan ataupun perasaan begitu sekali nak elak untuk dihumbankan ke dalam api neraka. Jangan kita rasakan bahawa kita ni tidak akan dihumbankan. Sangka baik dengan Allah Ta'ala tu lain cerita, tapi yang kita nak sebut, kita ni berasa diri kita ni hebat, ataupun diri kita ni mampu untuk nak tahan api neraka, ataupun diri kita ni berasa mungkin tidak akan dihumbankan ke dalam api neraka, walaupun dengan sebab amalan yang kita dah buat dan sebagainya, kan? Itu menjadikan kita leka ataupun menjadikan kita ni takabur. Jadi yang kita perlu tanam dalam jiwa kita juga takut
Allah Ta'ala humbankan kita ke dalam api neraka dengan apa dia? Dengan kita perbanyakkanlah amalan, dengan kita perbanyakkan doa. Rasulullah SAW sendiri ajar kepada kita untuk kita bebaskan diri kita daripada, untuk kita berdoa minta bebas daripada api neraka. Jadi itu point ataupun perkara yang kita boleh ambil sikit faedah yang disebut oleh Fadilatul Syekh Muhammad Taulih Syarawi juga, yang saya nukilkan pada malam ini. Jadi dalam bab nak elakkan azab ini, khususnya kita pada malam-malam inilah, malam di akhir-akhir malam ni, ataupun kita kata pada waktu kita sekarang ni, waktu yang kita nak tidur, banyak doa-doa yang baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun amalan yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan, tunjukkan kepada kita yang boleh membebaskan ataupun mengelakkan kita daripada azab neraka, khususnya bacaan surah Al-Mulk lah setiap malam. Jadi pada waktu sekarang ni, memang waktu kita nak tidur ni waktu yang paling sesuai, juga waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta untuk dijauhkan daripada azab api neraka. Mungkin sampai di situ pada malam ini. Kita pun dah terlajak sikit, dah terlajak lebih dah setengah jam. Jadi untuk ayat-ayat seterusnya kita akan sambung lagi di masa-masa ataupun di minggu hadapan, di waktu dan hari yang sama, insya-Allah. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita bertemu pada minggu hadapan lagi di page Akademi Pemikiran Turas ini untuk pengajian tafsir juzuk 27 daripada surah At-Tur. Allah Ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.